GST telah pun dilaksanakan bermula Rabu lalu. Penerimaannya pelbagai. Walaupun pelbagai bentuk penerangan dan iklan telah dilakukan, namun masih ada suara-suara yang masih ragu-ragu. Namun harus kita ingat pelaksanaan GST ini perlu sebagai sebahagian daripada proses transformasi ekonomi dan demi masa depan negara. Bagaimana kita sebagai pengguna perlu berperanan? Apa yang pasti, kami ada tetamu di studio untuk kita bincangkan topik ini, iaitu Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Baiklah, Datuk, ya, hari ini adalah hari kelima GST, dan bagaimana Datuk melihat perjalanan dan adakah Datuk sendiri berpuas hati? Saya rasa so far okey kot. Dia cuma kita biasalah kita terima aduan. Dan sudah tentu ada yang paling banyak aduan telco. Pasal insist nak RM60 kan, RM10.60 kan. Jadi saya rasa perkara ini pun dalam proses penyelesaian, ya, maknanya pihak kerajaan yang mana kita harap bertegas untuk tidak membenarkan syarikat telco mengenakan RM10.60 inilah. Jadi kita berpandangan demikian kerana kita lihat pengguna cukup banyak mengadu pasal itu, cukup banyak. Kita terima, saya ingat, ratusan aduan pasal itu yang menyatakan mereka tidak puas hati lah. Pasal sebenarnya benda itu tak besar mana. Tapi kadang-kadang yang tak besar ni, yang sikit-sikit ni yang menjadi gangguan kan. Dan yang lain-lain tu saya tengok sikit-sikit lah. Kebanyakannya antara adalah peniaga mengenakan charge GST, dia nak bawa kat mana akaun pun tak tahu, dia suka-suka dia nak untung. Kadang-kadang kedai kecil pun ada nak charge GST, dia orang ni pun ada masalah juga lah. Mungkin penerangan tak sampai, ataupun mungkin sebahagiannya adalah tabiat mereka hendak menangguk di air keruh. Itu satu benda yang kita lihat lah. Sikap peniaga. Jadi bagi pihak Ketua Persatuan Pengguna Islam Malaysia sendiri ataupun PPIM, adakah Datuk sendiri menerima rungutan ataupun panggilan telefon daripada mereka ataupun daripada mereka, pengguna yang tidak berpuas hati dengan pelaksanaan GST ini sendiri? Ya, yang banyaknya itulah yang kita lihat dari telcos dan kedai-kedai yang mengenakan charge sesuka hati. Kita ada format aduan kita, dia boleh mengadu melalui web kita, dan inilah yang kita lihat setakat 5 hari ini. Yang lain-lain tu saya rasa tidak banyak sangat. Pasal saya rasa kalau kita lihat rekod di persatuannya, setiap beberapa bulan kita pengguna ni dikenakan berbagai kenaikan harga. Kejap naik pasal hujan, kejap naik pasal kemarau, kejap naik pasal minyak naik, macam-macam semua. Jadi kita pun saya rasa untuk 6% itu tidak banyak mana. Dan kita lihat banyak supermarket ataupun macam Jekyll, Maidin dan Habib pun tidak menggunakan. Pasal ini pun merupakan bahan promosi kepada dia orang. Dia boleh menarik pengguna. Dan saya yakin syarikat telco pun seharusnya buat demikian. Pasal untuk menyeronokkan pengguna sekali-sekala. Tak ada nak ruginya. Jadi ini yang kita harap syarikat telco ni supaya berjiwa besar sikit, dan memberilah sedikit kembali kepada masyarakat yang begitu lama mereka membuat keuntungan yang begitu besar kan. Jadi itu adalah rungutan dan perasaan hati para pengguna di luar sana. Macam-macam komennya, tak patutlah ini, kenapa nak charge juga. Dan ada juga yang mengatakan perkhidmatan pun banyak masalah. Jadi kejap drop call, kejap potong, kejap tak ada line. Jadi benda-benda seperti ini harus dilihat sebagai satu kaedah mereka mendekati pengguna. Pasal pengguna pun masih sakit hati lagi tu. Di atas perkhidmatan yang tidak baik, lepas tu nak tambah pula lagi. Saya rasa kerajaan perlu tegas dalam MCMC ataupun Kementerian Kewangan perlu bertegas menentukan pengguna dilindungi lah. Jadi bagi Datuk, adakah sudah mencukupi apa yang dibuat setakat ini, termasuklah dari segi penerangan dan sebagainya? Kerana seperti yang Datuk katakan tadi, ada setengah pihak yang masih betul-betul faham. Memang kalau kita lihat betul-betul, mungkin sebenarnya dia melibatkan budaya kita juga, ya. Pasal budaya kita ni kurang nak baca, kurang nak ambil tahu. Kadang-kadang kita lebih suka pada cerita-cerita di media sosial ni, cerita-cerita yang panas. Yang mengumpat sikit-sikit tu kita suka. Jadi yang ini mungkin kurang. Tapi saya rasa kalau pendidikan ataupun usaha mendidik pengguna ini diteruskan, ia boleh membawa sesuatu yang positif, terutama
ada dia membawa satu perbezaan. Dulu kebanyakan orang Malaysia ambil bil je simpan. Sekarang ni dia tengok. Dia mula menengok risit-risit itu, apa yang 6%, apa yang kena charge, apa yang tidak ada charge. Jadi ia merupakan satu, saya ingat, chapter baru untuk menyedarkan pengguna supaya lebih berhati-hati, lebih prihatin terhadap apa yang mereka beli dan apa hak-hak mereka. Pasal sebelum ni saya lihat pengguna macam mengantuk sikit. Macam mengantuk, macam orang sebelah petang nak tidur je kan. Jadi kita perlu ada perubahan dan ini saya harap merupakan peluang yang terbaik untuk kita menggerakkan keselesaan kita yang begitu lama kita nikmatilah. Okay. Selain daripada penerangan yang lebih lanjut, apakah Datuk rasa perlu ada penambahbaikan dari segi apa sebenarnya yang perlu ditambah? Iyalah, mungkin tempat-tempat bertanya ya. Perlu ditingkatkan kerana ada juga aduan panggilan tidak dapat diterima. Jadi saya rasa ini bukan isu besar, tapi isu besar hari ini adalah isu kita dengan peniaga yang tidak beretika yang perlu diperbetulkan. Isu 6% tu pada kita di Persatuan Pengguna Islam tidak besar ya. Isu kita adalah kita lihat tabiat pengguna peniaga ini yang sentiasa nak mengambil kesempatan, yang inilah yang perlu dididik kembali. Maknanya peniaga perlu diberikan satu pendidikan, nombor dua disiplin. Kalau tidak dia mengambil kesempatan dengan penipuan bukan 6% sebenarnya. Masalahnya penipuan itu daripada dulu, daripada setiap waktu perayaan kadang-kadang ayam naik sampai RM1. Esok pasal ayam bukannya makan RM1 pun satu hari kan. Jadi kadang-kadang dia tak kisah, dia ikut, dia nak untung saja. Jadi proses pendidikan dan disiplin ini perlu ditingkatkan oleh bahagian penguatkuasa dan juga pendidikan pengguna melalui proses-proses ataupun saluran-saluran kepenggunaan yang boleh mendidik pengguna supaya lebih prihatin. Kita perlu belajar sebagaimana kita lihat pengguna di Jepun ataupun di Europe. Yang naik 3 sen pun dia boleh boykot. Kita naik RM3 pun kita diam saja. Mungkin pasal kita selesa, tetapi ini tidak seharusnya demikian. Dan saya rasa kesempatan ini semasa GST ini dilaksanakan, inilah kita seharusnya memperkasakan lagi pendidikan kepenggunaan, sama ada pada pengguna kepada peniaga yang kita lihat agak kurang prihatin. Okey, jadi adakah pihak Datuk ada menyertai operasi dan tinjauan? Ada sikit sebanyak memang kita ada. Bagaimana keadaannya, Datuk? Saya rasa masih okey. Tidak ada. Pasal 6% tidak boleh begitu banyak. Yang kita takutnya, dia tambah lagi atas lagi daripada 6% itu. Pasal kita tengok, kalau di supermarket, hari ini pergi dekat mana supermarket, kita boleh tengok sale 50%, sale 60%. Maknanya 6% tu tidak ada besar sangat. Dan kebanyakan barang-barang keperluan tidak ada tax pun, zero rated pun. Ataupun exempted. Jadi benda ini yang macam beras ke ayam ke, ini memang tidak ada charge. Jadi saya tak nampak GST ini seharusnya menukar lanskap harga-harga barang di Malaysia. Tidak seharusnya begitu. Bagaimana pula di restoran? Inilah dianya yang kadang-kadang naik. Dia orang kata air minuman koko daripada RM2.8 naik RM3.5. Saya pun tak tahu datang mana. Saya rasa dia orang ni masalah kira-kira tak pandai lah. Dia tak tahu nak campur satu jadi 8 ke. Saya pun tak tahu. Jadi ini masalah kira-kira dan masalah attitude kita yang sentiasa nak mencari keuntungan, yang saya rasa harus didisiplinkan. Kerana kalau kita nak memakmurkan, tentukan negara kita makmur di masa-masa akan datang ini, kita kena menentukan akhlak peniaga ini adalah betul. Akhlak itu perlu dididik. Okey, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, membincangkan mengenai hari kelima GST. Baiklah, terima kasih sekali lagi, Datuk.